khabar kita, siapa kepada kita. Orang tu dah meninggal dah, orang ni dah mati dah. Itulah dalil besar sekali kita boleh tengok dengan mata lendek. Boleh dengar khabar katanya, kita tidak kekal di sini. Hari ni giliran demo. Ingat satu ketika nanti masa depan. Tak kira lah masa depan tidak maknanya kata 10 tahun lagi. Tidak arti dah 20 tahun lagi ataupun 30 tahun lagi. Boleh jadi setagi. Boleh jadi karya esok. Minggu depan, bulan depan. Lebih lagi perkara yang di depan pada kita ni, dibilang kata dekat. Walaupun ribuan tahun lagi, dibilang kata dekat. Kullu atin qarib. Setiap perkara yang lagi akan datang dibilang kata dekat. Walau mi'ati alf, sekalipun ribuan tahun lagi dibilang kata dekat. Inilah perlu. Inilah patutnya kita di dalam ingat semua. Kita kena selalu beri peringatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fazakir, daklah kamu beri peringatan. Daklah kamu beri peringatan. Supaya kamu hok lala galik sibuk kalau dengan kehidupan dunia kamu. Menyebabkan kamu ada reda masanya. Ada kesedar diri. Supaya kita tak kalau sibuk yang menyebabkan kita terlalai. Dan lalai itu menyebabkan kita luput untuk kita beramal apa saja yang bawa bekal panjang lepas dapat. Inilah ibu-ibu ayah-ayah mulainya. Kita kena berada di tempat-tempat begini. Sekalipun kita buat di dalam masa sebulan 3 kali, 3 hari. Pasti mana yang dibuat oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab di kawasan kita ni. Dalam masa sebulan 3 hari kita buat ada upacara begini. Tetapi jangan berasa cukup dengan bulan 3 kali. Kita kena pisahlah. Pisahlah. Di dalam hari yang kita 24 jam paling tak ada, paling kurang. Masa sejam tak apa dah. Kita dengar. Dengarlah nasihat. Supaya bila kita dengar, ada sedar. Kalau kita tak dengar, kan lain. Sibuk kita. Berasa lambat lagi, berasa tak apa lagi. Di dalam hal tu ada uzur. Sakit tu. Dengan darah tinggi pun ada, kecil manis pun ada. Tai pun ada Tapi duk rasa apa-apa lambat lagi kau. Tu. Dalam hak Allah hantar mari dah mesej dia panggil. Tuhan hantar nasihat dah. Melalui uzur. Ada tu tak uzur sihat tapi Allah hantar melalui rambut hak hitam yang diputih. Dia panggil berubah. Itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nasihat kita. Masa kita umur 20, 30, rambut kita atas kepala. Duk berasa kan? Oh, rasa lambat lagi. Tak ada 30 tahun lagi, 40 tahun lagi nak mati. Kerana kita tengok di tubuh badan kita tak ada lagi tanda-tanda tua. Bila tak ada tanda tua, berasa lambat lagi lambat lagi. Maka bila umur sampai 40, Allah ke atas dekat-dekat 50, mulai mari dah weh. Mula rata dah kepala, rata dah. Bawa tengok lah. Ubah dah rambut. Ubah dah janggut. Dah misal gitu gini, ada 3-4 rak dah boleh naik. Itu nasihat dari Allah. Tuhan nak kita sedar bahawasanya kita banyak dah umur. Bila banyak dah umur, tak lama dah kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah adakah patut Allah hantar kita mari di dunia dengan suci bersih? Tidak ada dosa. Yuladu alal fitrah. Lahir kita mari di dunia di atas kesucian. Tak ada dosa, tak ada salah, tak ada syirik, tak ada kufur. Tiba-tiba kita nak kembali kepada Allah penuh dengan dosa. Cemayak, bertapu-tapu. Dosa mata, telinga, kaki, tangan, dosa lidah banyaknya. Ngecek. Allahu Rabbi. Supaya boleh duit. Pak ada gaji ngecek. Pok-pek. Tak gerti gadu. Gadu tidur. Bahasa sungguh. Allahu Rabbi. Dosa. Habis Nabi jamin dengan syurga kalau orang boleh jaga 2 benda.
Nabi kata siapa dia boleh jaga perkara bagi antara dua tulang, aku jamin syurga baginya. Sahabat tanya, apa ya Rasulullah perkara antara dua tulang? Nabi kata lidah dan kemaluan. Kerana lidah di antara dua tulai kain, kemaluan di antara dua tulai paha. Bila kamu boleh jaga dua benda ni, aku jamin syurga. Rapakang lah jamin ni, rapakang. Dah Nabi ni kecek tak gurau Nabi kita. Tak ada rekan-rekan kelala ikut say paha kita ni. Kita kalau gurau pakai bahaw lalu dah. Orang nampak dia nak percaya sikit, nampak muka lah lain sikit. Aku gurau muka bersungguh selalu. Oh gitu. Ada pun Rasulullah tak ada buah-buah gurau. Dalam hak gurau pun benar, betul. Nabi kita pernah gurau dengan seorang makcik. Ibu menyusu dia Halimatus Sa'diyah. Nabi ada sebut kata la yadkhulul jannata ajuz. Oleh masuk syurga orang tua. Ada orang tua dalam syurga. Halimah tu gak berteriak. Apa mengisak-ngisak. Ibu nyusu Nabi kita teriak menangis kerana Nabi tak pernah bohong. Nabi tak kena kecek gurau main ke say. Pada tu Nabi beri kenyataan. Wahai mak susuku, syurga tak ada orang tua dengan makna apa? Dengan makna bila masuk di dalam syurga Allah ubah jadi muda mula. Walaupun mati tua umur 60, 70, 80, bokok 4, bokok 5, bokok 7. Mari mana bokok 7 dia kata tik. Orang tua tu bokok 7 dah, bokok 7 dah. Tua dah. Tua bukan tua saja, tua bokok. Tua ngata. Tua reda yang tambah dia. Walau tua tu barak dah. Tak sedap dah dengan tua dah. Orang tegur kita dah. Orang tegur kata kan, no, aku nampak mu tua sehari dua ni. Malah lalu dah nak kecek. Jadi, dia tegur tak ada semangat terus. Esok-esok jangan tegur lah lekut tu. Tegur lah, weh mangat-mangat sikit. Nampak supang ngasok mu deh. Tak ada berubah-berubah. Tu tak ada apa-apa. Nyakit dengan teh, nyakit dengan tepung. Habis bagi dapur nyakit waktu bik mari. Awak orang tegur nampak muda. Bawa orang tegur tu nampak tua mu. Allah malah lah dah. Akik asjuk lah. Tak ada semangat dah. Jangan main dengan abak tua ni. Budak-budak wairung kata, "Fu bau-bau kecil." Kamu buat ke ni? Jangan kecil. Walaupun kita tua sungguh. Dah umur 70 dah. Takkan nak kata wairung lagi. Maknanya kita satu ketika kena jumpa dengan Allah kerana Tuhan hatta belakang dah. Tanda-tanda. Dengan hubal, dengan bokok, dengan torak, dengan ngatuk, kelabu mata, lingo berat. Macam-macam dah tanda alamat nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak semai-mai dah dalam hal amal ibadat. Tak sewak lebih kurang dah dalam bab baca Quran. Tak sewak makna rek-rek dah di dalam hal sembahyang. Tu lah. Tiba-tiba umur dah 50, 60 sepatut dah mudah muhasabah. Sepatut dah ada kesedaran sepatut kau bersungguh sikit di dalam hal amal ibadat. Main patah lagi. Gi mari pun tak ada nak mati. Bukan ada ayat orang sini, orang lain. Jadi inilah antaranya sedar kita daripada hidup kita nak jumpa dengan Allah. Tak lain, tak bukan. Kan kita dengar sama bila mana bapa mari ataupun ustaz mana pun bila ceramah, dia akan baca surah Wal Asri. Kerana surah ni walaupun ringkas, walaupun pandai ayatnya 2, 3, 4 ayat, tapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ada ucapan, pernah ada sebut, sekiranya ayat Quran tak turun semua 14 surah tu, tak turun 4 ayat ni je, turun surah Wal Asri ni je, memadai pengajaran ada cukup di dalam tu. Kata Tuhan berfirman Wal Asri, demi masa. Kenapa boleh Allah bersumpah dengan masa? Kerana masa ni mahal. Tengok hal lepas Aisyah ni boleh tak kita nak hundur mula? Ya Allah, ya Tuhanku, hundur mulalah ya di Isa saat ni. Tak usah kata hak marai-marai dulu bulan lepas tahun lalu, 4 tahun lalu, 20 tahun lalu. Saat ni lepas Aisyah ni je.
Wiyadi hak sani lah ya Allah hukum lapas sani ni hukum milih dah kau. Ni hukum milih undang mulalah hak sejak sani. Ada dah. Tak ada dah. Masa ni dia gigi tak boleh klik. Bahasa Arab kata lan tarji'al ayyamul lati madat. Tak akan ulang klik kembali masa hak telah lepas, telah lalu. Nah, mulai dengan lan. Kalau orang hok ngaji pasing kaedah ya reti tu. Lang ni mana tak klik ada jalan dah. Bukan kata takut ada jalan kau. Pusing-pusing ijah jalan lain takut ada kau. Tak ada. Bila mula dengan lan, habis jalan dah. Tak akan ulang kelik kembali masa hak telah lalu walaupun saat ni. Habis banyak Allah kalau kita perhati dah. Tuhan berfirman di dalam Quran. Allah sebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak ke bersumpah sakut paut dengan masuk. Demi waktu asri. Ni, wal asri. Demi masa bersakut paut dengan masuk asar. Wasubhi iza tanaffas. Demi waktu subuh bila mana cerah menerang. Walaili iza yakhsha. Demi waktu malam. Wadduha. Demi waktu duha. Wan nahari iza tajalla. Demi waktu siang hari. Apa boleh Allah banyak sebut dalam Quran bersumpah sakut paut dengan masa? Oleh kerana masa mahal. Bila lepas oleh dah nak hundur mula. Ni sakut paut dengan masa ni supaya kita ada dalam masa ni. Lebih kurang kita mula ni, lebih kurang daripada kita mula ni 16 minit masa lepas kita. Maka di dalam masa 16 minit kita lepas ni tu berisi dengan benda-benda yang baik. Berisi dengan perkara-perkara yang kita panggil pahala-pahala akhirat. Kerana kita mula dengan bismillah, dengan ucapan dan masuk di dalam tazkirah, mula masuk pahala. Belum ada kita mari sini, tilik ya. Kalau kita maya ma'ah isyak ni, maya ma'ah ngorek ni, masa dalam masa kita lepas tu mengandungi dengan pahala. Mengandungi dengan kebajikan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau masa lepas mari kita tak ada buat, tak ada maya, tak ada baca Quran pun kedak, dengar pun kedak, tak ada. Masa habis kita dengan kosong. Dengan duk selek telefon, dengan duk berkecek dengan orang, dengan duk nenung, dengan duk saja, dengan tak ada beri ucap dan tak ada ambil apa saja bubuh dalam masa tu, hak jadi pahala, hak jadi kebajikan saja jadi habis beri. Ni lepas pada ni kita amat-amatilah. Lepas pada ni umur kita yang Allah taruh lagi nyok mana panjang, jangan main-main lah dengan masa. Kerana masa ia tak akan ulang kelik. Ambillah, berebutlah di dalam masa hak lebih lagi tu untuk kita isi ketaatan. Isi masuk di dalam masa hak lebih lagi kita tak tahulah panjang mana lagi umur kita. Mintalah dengan Allah semoga-moga Allah Taala menjadikan masa hak lebih lagi tu banyak kebajikan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku hak lebih lagi ni tambah setiap kebajikan. Aku kecek jadi baik. Aku dengar jadi comel. Aku jalan berjakah mendapat mana-mana kange camuk jangan jamuh. Mata apa nama semua gerak geri kita jadi kebajikan dan kebaik. Bahkan termasuk juga niat-niat kita. Termasuk juga sengkaan-sengkaan kita ada kebajikan. Jangan ibu-ibu, ayah-ayah. Nak boleh pahala saat ni tidak mesti kata kenalah guna mulut untuk baca Quran. Guna mata untuk melihat kebajikan. Dengan kebataan bukan. Yalah hak tu juga tapi tidak hak sekadar hak tu saja. Nak boleh pahala Allah bagi keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hati niat hati kita niat dan azam untuk nak buat baik, untuk nak taat kepada Allah, ada dah satu pahala. Ni nak ayat istimewanya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dulu kalau niat nak buat baik ada tak pahala? Tak ada, kena buat dulu. Nabi Musa alaihi salam dapat satu khabar berita, maklumat daripada malaikat. Kata kau,
Gapo dia dapat maklumat? Dia dapat kata ada satu amal. Amalan ni tak buat lagi niat saja nak buat baik. Ada dah satu kebajikan. Ada satu pahala dah. Apa nak kita duduk dalam majlis malam ni dah. Ni kita duduk majlis ni jelah dapat kebajikan. Setiap langkah yang kita turun daripada rumah untuk datang di sini saat ni tu, satu langkah satu pahala, satu langkah hapus dosa. Kebajikan dah. Di dalam hal kita istiqamah duk mari seumur, oh boleh pahala pula, pahala istiqamah. Di dalam hal kita duk dengar dalam majlis kita tawajuh. Tawajuh makna perhati, dengar, ambil perhatian dengan khusyuk. Tapi jangan khusyuk lajak nak menyerah. Apa-apa khusyuk ya dia weh. Ada juga kadang ada lajak khusyuk nyerah tu. Kerana orang duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata orang duduk dalam kebun syurga weh, wacik-wacik. Nabi kata ana, "Iza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu lalu kat kebun-kebun syurga, kamu singgah sekejap. Sahabat tanya, "Di mana kebun syurga ya Rasulullah? Ada dah ke di dunia?" Nabi kata, "Halquz zikri." Tempat orang sebut nama Allah. Tempat orang beri peringatan supaya kita ingat kepada akhirat, ingat kepada dosa, pahala, syurga dengan aku. Situlah orang panggil kebun-kebun syurga. Maka maklumlah bila kebun syurga, udara sedap. Udara sedap, suasana molek, abik nyerah. Abik betul perhati molek. Orang duduk dengar ketebah hari Jumaat. Nyenguk lah. Dalam hak kipas mapuh, nyenguk juga. Sedap-sedap. Suasana lain. Duduk kedai kopi dah tak nyenguk. Cuba perhati tengok. Orang-orang lelaki duduk kedai kopi dah tak nyenguk. Apa? Sedap dah. Oh, suasana. Ada. Kedai kopi panas. Cara nak tepuk meja dah. Cara nak bahas. Cara nak berapa lah kedai kopi. Yang biasa panas Ada pun dalam masjid, tempat orang ngajar, tempat orang sebut hak akhirat, suasana yang bayakat ngatuk. Setel kata, tidur. Mengatuk tu. Malam tidur 2 jam, tidurlah. Tak apa-apa, tak marah, tidur dalam majlis ilmu. Kita pun selalu kau. Apa-apa kata wallahu a'lam. Dia celak mata, gaduh sudah apa pun. Yang mungkin apa gaduh sudah. Adalah. Ni namanya tempat-tempat yang kita berada ni adalah tempat yang kita ingat kepada Allah ni, masuk di dalam kebun-kebun syurga, Nabi kata. Boleh pahala. Ni kita duduk dalam ni kita ingat. Niat. Ya Allah, klik tagi belum pada nak tidur nak baca Quran. Niat apa tu? Niat nak buat baik. Niat nak melakukan ketaatan. Niat kita nak buat pahala di sisi Allah, iaitu nak baca Al-Quran. Baca lagi, tak lagi, nak klik tagi. Sudah ceramah, dengar ceramah tagi, klik apa rumah nak baca Quran. Niat. Takut kau nak niat apa? Niat. Ya Allah, aku klik tagi nak baca Quran. Tagi dia kata lah, lepas tu kita klik tagi kena ambil amal yang baca Quran. Nak tipu apa, dah baca lah. Itulah. Jadi kena ambil Quran, kena bergadang gitu gini lah. Kita ngatuk-ngatuk klik dengan malam ni. Yalah, Quran saat ni tidak mesti ambil gaham, ambil apa nama bergadang, baca betul benar. Yalah, kena ambil air semaya gitu. Tak ada air maya pun tak apa. Boleh ke tak ada air maya baca Quran? Apa tak bolehnya? Dia baca ke mana? Lah, Fatihah bukan Quran kan? Qul huwallah bukan Quran. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. 3 qul benda kepada nak tidur yang diamal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu Quran. Lebih lagi Nabi kata barang siapa baca Qul huwallah 3 kali, pahala seperti mana khatam Al-Quran. Okey, tak boleh baca 3 kali Qul huwallah, tak sampai tengah je. Tak apa 2 je tau. Terik minit gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak apa minit 3 kali. Pahala supaya orang khatam Quran. Niat. Ni apa kata? Amalan tak buat lagi, sekadar niat nak buat baik, satu dah kebajikan. Bila Nabi Musa dapat kata ada satu amal tak kena buat, bahkan niat nak buat baik, ada dah satu kebajikan. Nabi Musa royak kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, mukhabarlah kepada Allah, ceritalah kepada Allah, semoga-moga Allah Ta'ala bagi kepada aku dan umat-umat aku boleh beramal katik dengan amalan ni, amalan niat.
Boleh pahala dah satu kebajikan. Malaikat Jibril pun tanya Allah, ya Allah, hamba-Mu Nabi Musa alaihi salam minta kepadamu supaya beri kepadanya dan mereka-mereka yang bersamanya, iaitu umat dia, supaya nak ratik amalan niat ni. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku pergi cerita kepada Nabi Musa, amalan ni khususiyah kepada umat Muhammad dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi kita dan umat-umat. Di situlah Nabi Musa kata, ya Allah, ya Tuhan, menjadilah aku masuk di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Musa nak jadi umat Nabi kita juga? Abang. Kalau kita sendiri ampunya, tua punya yang jadi umat Nabi benar-benar ni, kita berasa hebat ke tak kita? Rasa kemujur ke tak? Kita rasa biasa, ya tak apalah. Umat Nabi Muhammad pun tak apa. Umat Nabi Yusuf pun boleh kita. Umat Nabi Yahya pun tak apa. Kalau umat korong pun boleh amaknya. Jangan gitu. Kita berasa mujur. Kita berasa Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Allah nak sila aku Tuhan pilih jadi umat Nabi yang hebat. Umat Nabi yang agung. Umat Nabi segala menjadi penghulu segala manusia. Nabi kita, ana sayyidu waladi Adam wala faqra. Aku ni adalah penghulu bagi anak cucu Adam, tapi aku tidak makna nak tunjuk sombong tak. Gitulah hakikatnya. Tu kita jadi umat. Enak. Niat nak buat baik boleh dah satu. Ini nak rakyat apa? Pertama masuk maha. Wal asri, demi waktu demi masuk. Maha sangat. Buatlah apa saja yang kita buat. Paling tak ada, paling kurang malam ni kita ada dah satu ilmu, ialah ilmu niat nak buat baik. Tapi jangan mancing niat maya tak maya lah. Aku kan jadi sepung ada setengah-setengah zaman hari tu demo kata maya bating lah ni lisuh habis dah. Nyemerak demonya kota apa nya nebah-nebah di tuk guru zaman hari tu tinggal tak jenuh. Kalau ada pun ada seorang dua gitu nah. Maya bating. Lahana maya bating niat aja tak maya. Dia duduk cengok atas basah. Demo gitu ke. Assalamualaikum. Nyak tak jawab. Dua gapo cengoknya tu? Nyak tak jawab. Bodoh dia ada bunyi. Demo ni tak ada gamuk. Itu duk maya tegur. Dia marah. Dia kata kita duk maya tegur. Maya nama gitu cengok duduk gitu tak ada duk rupa tahiyat akhir tak ada kia. Duk cengok gitu. Yang marah kau orang tu orang duk maya tegur. Orang panggil maya bating. Zaman di hari tu dalam 30 tahun 40 tahun yang lalu ada amalan tu. Lah ni tak ada dah. Nah, tapi hak peliknya maya boleh ya niat. Allah akan darah dia tak niat weh. Niat atik ketok hidayah tak apa tak nasi lauk sudah ada niat. Aku nak akan nasi dengan lauk sahake. Ada tak? Ya tak niat pula. Yang buat apa 2-3 kali nambah. Tu kita peliknya dah. Tak boleh dah. Tu kena buat jenis maya, jenis adanya. Kena beramal seperti mana poso. Tak boleh niat aja. Kawan niat dah puasa patut esoknya makan pagi-pagi lah. Tak ada tu. Ada pun ada cerita malam ni. Kita nak niat buat baik dapat ada satu pahala. Kalau boleh buat, berlipat kali ganda. Apa nak royak ni? Nak royak dalam masa kita tak sebi kosong. Supaya kita masuk di dalam orang yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersangkut paut dengan masa. Masa itu sangat mahal. Allah berfirman tadi, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Rugi. Hidup kita hidup rugi. Daripada celak mata pagi siapa kena tidur setagi rugi. Dah Allah menjadikan kita mari di dunia ni supaya kita mengabdi diri kepadanya. Memperhambakan diri kepada Allah. Jadi memperhamba. Makna kita nak jadi hamba Allah seperti mana yang kita dah sebut di dalam doa pagi-pagi. Zaman kita ni, masa kita ni Allah bagi alat canggih dah. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita duk tengok siapa 4,000, 5,000 orang. Alhamdulillah. 4,000, 5,000 orang. Pakak tu baca doa dengan Ustaz Alidin.
Cik sini ramai ni FC Ustaz Ali Din ramai. Ramai. Bukan sekadar kita dengar tazkirah dah, bahkan kita boleh beramal bersama. Ikut doa bersama dengan Ustaz pagi-pagi. Ikut doa pagi-pagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kita pun baca turut ramai-ramai. Allahumma asbahtu, akan turut ramai-ramai. Raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku redha Islam itu agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi aku dan rasul aku. Tiap-tiap pagi kita dah baca beramai-ramai sampai ke 4,000 5,000 orang. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita boleh nupai beramal bersama. Tapi moci-moci di rumah, poteh baca dah poteh. Tak agak poteh. Udah nampak lah pergi poteh baca pagi-pagi. Poteh, moksu, mak ngoh, mok dah, mok nak, duk buat apa? Duk komen, kenapa duk komen tu? Cacing, Ustaz, cacing, duk bunyi. Palung ada ke dah palung kata aku tak ada, duk dalam benda dah. Ada setengah-setengah dubik ke laut dah palung pun. Yalah, tak apalah palung pun. Kita tak ada nak baca pun tak apalah. Kita pergi cari rezeki, boleh palah pergi rezeki. Dia urusan kita. Kita ada urusan, ada makna kerja, cari modal, cari nafkah, boleh palah di segitu. Orang retina kita duduk rumah, tak ada tubik kerja kat luar, beramal di waktu pagi. Jadi kita nak ambil daripada cerita doa yang kita duk baca pagi-pagi tu. Kita duk baca pagi-pagi, raditu billahi rabba. Kita puas hati. Radi tu pasal kita redha. Bahasa Arab lagi redha. Bahasa Melayu kata apa? Puas hati. Setuju. Molek. Comel. Itu redha. Kita puas hati, setuju, puas mana kita tak ada gapo-gapo Allah itu sebagai Tuhan kita. Sebagai Tuhan kita, Allah itu Tuhan kita. Dan kita puas hati Islam itu agama kita. Dan kita tak ada apa-apa berasa mujur besar Nabi Muhammad itu Rasul Nabi kita. Itu. Bila mana masuk di dalam kata kita duk redha dengan Allah, redha dengan Nabi Rasul, dan ikutlah, jangan mancing redha saja. Mudah-mudahan kita tak masuk di dalam innal insana lafi khusrain. Tak masuk dalam manusia di dalam kerugian. Kita daripada pagi sampai kena tidur, supaya kita tak masuk dalam rugi, ialah kita ambillah celah-celah mana untuk kita taat pada Allah. Tapi tu hai royak di hujung pada surah tak ni. Orang hak tak rugi lapak benda ni. Allah kecualikan illal ladzina amanu. Dikecuali masuk, kecuali keluar daripada orang-orang yang rugi tadi tu. Moga Tuhan sebut atas semua manusia rugi lah kau. Maka Tuhan kecuali tu yuk weng. Illal ladzina amanu, malaikat orang-orang yang beriman kepadanya, pada Allah. Apa makna iman? Tak tahulah kau dah setengah-setengah. Iman cayalah. Caya kepada apa? Bukan caya tak tahu mana. Caya kepada Allah. Malah mana caya kepada Allah? Yakni caya Allah itu wujud. Percaya Allah itu adalah sedia qidam. Percaya Allah itu baqa, tidak ada kesudahan, kekal selama-lamanya. Allah itu satu saja, tidak berbilang. Allah kuasa, Allah tahu, dan Allah nampak, Tuhan dengar. Itu makna percaya dengan Allah. Kita duk bila dalam rukun iman ni perkara tu. Pertama, beriman dengan Allah. Bukan makna kita percaya Allah sekadar tu sudah tak. Kita kena tahu. Berilmu. Ada panggil ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqidah. Nama berapa nama? Maksud yang sama, iaitu hati kita kemah dan bulat kejak percaya dengan Allah. Tak gantung kepada selain dari Allah. Itu makna begini. Itu illal ladzina amanu, ialah orang percaya dengan Allah, kejak dia percaya dengan Tuhan. Bangun pagi, alhamdulillah, paling-paling tak ada, paling-paling kurang. Kalau nak panjang sikit, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Segala puji bagimu ya Allah yang kamulah menghidup kami semula. Walau kamu mati dah semalam kami tak khabar gapo. Hujan turun lebat ke 1 ke 2 tak sedar gapo. Ada dengan berlaku gapo tepi rumah gonggang-gonggang tak khabar apa. Ayah anak ayah teh bewak 2 ekor ke 2 malam tak sedar-sedar. Bangun pagi esok tinggal ada ibu teh bewak habis. Tak apa-apa kerana kita mati je. Tidur-tidur ni gulawai dengan mati atau bangun boris mati. Nah, tiba-tiba Allah bangkit semula hidup mula, kita kena puji Tuhan bagi. Segala puji bagimu ya Allah, kamulah menghidup kami semula. Setelah daripada kami mati semalam. Tidur sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam. 7 jam, 8 jam ada orang tidur. Boleh lah. Kalau orang tidur ke 9, bangun ke 4. 7-8 jam. Kalau orang umur hidup dia tidur 8 jam seumur. Semenjak daripada dia lahir sampai umur dia 60 tahun, dia guna masa tidur 8 jam sehari. Arti di dalam umur 60 tahun tu, dia tidur saja 20 tahun dah. Dia tidur aja 20 tahun. Tidur rimam nama 20 tahun. Tidur 20 tahun. Kerana tu kira tidur hak tidur rumah, tak kira lagi hak tidur tu nak baca khatabah. Tak kira lagi hak tidur nak baca kitab. Tidur boleh ambil tu. Sakit perut dah berak atas malam nyerah boleh ambil. Wemong amat gi dah. Apa namanya lelak dia lagi boleh ambil. Tidur. 20 tahun tidur. Buat apa tu? Ada 8 jam sehari tau. Allahu Rabbi. Jadi tiap kali kita bangun pagi ingat dah kepada Allah. Ya Allah. Nah, segala puji bagimu mula yang menghidupkan kami semula. Kami tak sedar, tak khabar malah ya Allah. Tapi walau bagaimanapun satu ketika, satu masa depan, aku akan kembali kepada kamu lah juga ya Allah. Aku akan kelik kepada kamu juga ya Allah. Itu puji tu. Nah, ini orang yang i'tikad, yakin dan tauhid dia dengan Allah. Setiap urusan dia buat ada harapan dan gantung dengan Tuhan Allah. Dia yakin. Yalah, orang pun kita minta tolong juga. Nah, bukan anaknya kata kita minta pada Allah hingga sampai kita tak cakap orang. Tak, ada juga kita ada perlu kepada orang. Takutkan kita jadi strik pula. Bila tahu kena minta Tuhan aja, tak kena minta kat orang. Fahmu tu bocor ni kena minta Tuhan tampung. Takutnya jadi betul gitu. Dia kena tafsir juga kadang-kadang. Duduk dengar apa ayat tak boleh. Kita minta dengan Tuhan. Jangan minta dengan orang. Kata kita mati. Nak yang apa rasa ada? Kata kita mati, tak hidup. Lepas tu kena tolong. Nak tolong nak akal orang tak? Nak akal. Minta tolong tolong kata kita kata tak hidup. Akhir ngaji malam kata tak boleh minta dengan orang. Lepas tu doa ya Allah, tolong kata aku ya Allah. Mana boleh lagu tu ya, ada tempat-tempat kita kena minta dengan orang. Ada tempat-tempat kita kena minta dengan Tuhan. Cumanya ulama buat tertib, utama kita memohon kepada Allah dulu di dalam urusan kita. Kita sakit demam, ada uzur. Ada keuzuran, ada sakit, ada demam ni tak sihat tubuh badan. Terutama kita memohon kepada Allah dulu ya Allah. Ya Allah, aku uzur ya Allah. Sembuhlah nyakitku, tak sihat. Semua hidung, demam, nyakit darah tinggi, kecing manis. Lelah, nyakit gau, nyakit jantung gitu gini. Memohon kepada Allah. Semaya hajat 2 rakaat. Semaya hajat. Semaya, bakacut semaya. Jadah ngadak kiblat malam Allahu Akbar. Sahaja aku semaya hajat 2 rakaat. Kerana Allah. Ingatlah hati ya Allah, sembuhlah aku daripada keuzuran. Sembuh daripada penyakit ni. Pada tu doa lah dengan Allah minta gia-gia kita hajat ke apa nama. Kita nak sembuh, nak sihat tubuh badan tau. Itulah utama. Lepas ada kita mayagi lah ngadak bomo. Nak pergi bomo hospital, bomo klinik, bomo kampung gigi. Jangan secara haram sudah. Jangan bomo hatu, bomo ketuk cak tu sana tu. Nabi kata wala tatadawa bi haram. Jangan berubat dengan secara haram. Apa tu kita cari? Ni kita orang dulu bila sakit demam uzur kita Allah habis bomo hospital, klinik, bomo kampung, bomo kari habis.
Engkau siapa bomo ya atau nyakit ni payah dah. Jadi bomo tak jamin lah. Nyakit ni payah nak henggo. Kelik mari kapung. Oh ya aku tak email. Tak email panggil lah tagi mari rumah 2 hidai dah, 2 hidai. Tak email kata gapo 2 hidai. Dahlah mari rumah lah, lepas Paisya tagi dah, Paisya. Ada gapo demai hajat sikit, poteh mu tak sihat-sihat. Ni bulan dah berubat tak sihat-sihat. Bomo habis lah. Hospital klinik bomo kapung bomo hatu dia. Bomo hatu. Ya tengok hatu bomo hatu. Dia tengok you buat celek. Dia nengung sudah ada hok demo. Bomo hatu ada hok demo lalu dah. Ada ni. Ada hok demo ni. Wasa-wasa pun ada duk kat bawah dapur tu kan. Kelik gali kawan ni. Temu habis dengan subedu, dengan cok, dengan bajak semua temu habis. Tu ikut seling tu. Nampak laku. Apa mati ya jauh hatu. Tak sihat juga kelik mario ya kata email. Harilah dengan tok email, tok kotik, tok wila akan makan 2 hidai hari. 10 orang. Mari hajat. Tok emailnya hajat ke apa ni? Inilah tak sihat ni. Nah, minta lah dengan Allah, kok nak Tuhan nak beri sihat gitu gini. Allahu Rabbi. Mana ke apa? Belakas minta pada Allah. Minta pada Tuhan lakas. Lepas ada minta pada orang bomo gitu tak salah, tapi kita utamakan manusia dari Allah. Apa tu? Gi bomo tu bomo ni hospital tu hospital ni habis jalan bomo tu amin klik mari panggil tu email suruh minta dengan Tuhan. Allah belakang murah tu aduh bawa tak pada jamu 2 hidai gitu gini dekah lah masa tu email duduk Allah boleh siapa lah kocek 50 kok seorang 50 kok kelik lagi 2 hari tak enggak juga watih nak minta kelik 50 kok basah semua ngepek kau tak email tak jadi tak email bayar jatuh aduh itu nak nampak gambar dia belakang kepada Allah. Allah lah kasih. Minta dia orang tu tak kena lagu tu. Habis kita baca dalam Fatihah waktu mana kita mayat, akan ada dah kita baca dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kita tak faham apa kita duk kata. Habis tu kita tak jelira. Habis kita susung tak kena. Bila kita faham baru kita susung kena dalam hidup kita. Iyyaka na'budu, kau ya Allah aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, engkau ya Allah aku minta pertolongan. Apa beriah minta di orang lain. Ni kita tahu dah. Ini bab ini. Allah kata illal ladzina amanu, malaikat orang tak rugi ni orang yang iman dengan Allah. Kejap ibu, kejap. Kerana orang nak selamat di sana bukan dengan harta. Bukan dengan anak ramai dan anak makan gaji besar, anak kerja maju, apa ni, kerja berjaya, dah. Kita di dunia ni, kalau ada modal, ada duit, kita katalah, ada harta, orang kampung panggil. Oh, dia tu tak ada lah, dalam kampung dia, orang berada. Orang hartawan. Anak rumah besar, kereta besar, bini pun besar juga. Ada. Orang kaya, kita panggil, orang kaya. Ada lelaki bang, rumah 3 lapis. Lapis pertama dia duduk dengan anak, dia duduk dengan bini. Lapis kedua kawan-kawan anak duduk. Lapis 3 dia burung duduk. Burung tu lah. Burung nang eng tu. Cuci. Betul-betul dia panggil masuk. Mana orang berada? Kata 3 buah, kata tu sute, kata fok waris sute, kata king sute. Lepas tu kabak ni budak-budak bawa. Gigi tahu apa gitu ya. Pak Utih kata. Memang ada. Kita di dunia ni kalau ada harta kita tak serabut dah. Tak menupai orang, tak minta orang dah. Dan anak-anak kita 2, 3, 4 orang jaya laku. Hak sulung ID keru, po hak sulung. Akhir gajilah 20-30 ribu sebulan. Umur 2 jadi payah bang. Bancuk dah masuk bancuk orang ni duduk di Mayu. Dekat dengan 20 ribu, 18 ribu bulan makan gaji. Umur 3 tu jadi cikgu. Ustaz duk ngajar di sekolah Arab tu adalah dekat-dekat dengan 12 ribu sebulan.
Hak bosu yo jadi makan gaji kurang sikit, jadi parung. Apa dah makan gaji lah juga parung pun. Jadi anak 2 3 4 orang kita rasa terjamin. Harta benda pun ada. Ning di dunia, tapi di akhirat la yanfa'u malun wala banun. Tak ada arti dah harta kamu walaupun banyak, anak kamu walaupun berjaya. Hak mana hak nak ada arti, hak mana nak selamatkan kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Apa makna hati sejahtera? Yakin, iman yang sahihah, akidah yang salimah. Oh ni orang datang kepada Allah dengan hati tak ada. Apa ni tak ada? Syirik dan kufur. Ni ya. Inilah yang memberi manfaat kemudian pada mati. Kalau kita duk harap ke harta kita, harap ke anak kita ramai, ada arti tak ada faedah. Gitu dah. Hani iman Allah Taala kata illal ladzina amanu. Orang yang beriman kepada Allah. Kejarlah iman kita. Sekarang learning bukan nak kata mengata, nak beri peringatan. Ada setengah-setengah orang harap dengan kebun. Ada setengah-setengah orang harap dengan gaji anak. Berwayak saat ni lah. Bila anak makan gaji anak jadi bukan nak royak salah ni, nak royak bimbel takut jadi. Oleh kerana anak makan gaji besar 2 3 4 orang saat ni, hak mak saat ni berasa terjamin. Hak mak berasa kata aku tak lapar dah masa depan. Aku tak kena minta demo dah terik ni. Sama-sama duk getah duit demo lah akunya Ni kawan-kawan anak boleh makan gaji belakang dah. Tak lapar dah, tak nupai demo, tak getah duit orang dah aku. Ini orang panggil orang berasa jamin. Bergantung dengan gaji anak. Yang ibu-ibu bahaya tu. Ini orang panggil syirik moden. Dulu orang gantung dengan muka layak. Gantung dengan hatu pusu, hatu kayu, hatu gitu gini dah. Masa dulu dengan jin dengan apa nama. Learning orang gantung pasing moden. Bahaya. Kita berasa terjamin, berasa masa depan kita tak susah dah. Oleh kerana kawan-kawan anak jaya laku. Kebun-kebun kita boleh hakai dah. Perahu sudah dah baru ni waktu orang buka boleh lah 2-30 ribu kali naik. Rasa tak lapar dah. Ingat baik. Bimbang takut kita tak ada Allah di dalam hati. Sedangkan yang memberi rezeki kepada kita siapa? Allah. Nahnu narzuquhum. Allah yang beri rezeki kepada kamu. Tuhan beri rezeki kepada kita. Daripada kita duduk dalam perut mak, Allah beri rezeki. Kata asal bamo ya ata nak boleh adik asal tak hari uzur 2 bulan dah. Duk mutah atik jaga-jaga duk uek. Abang kata ke mana dek? Menimpalo. Oh kena hak tinolia tu. Penimpalo 2 bulan ya wak pak. Pahuana dek penimpalo oleh masuk dapur be. Ya dia bau. Oleh masuk dapur. Basuh pinggir pun kedok. Siya ikan pun dok. Nanok pun dok kok. Kata-kata dek tak ada nanok. Oleh nanok be. Alah nak muntah ma be. Orang tino liah. Alah 2 bulan. Ya wapak. Oleh bau ke apa? Bau. Salai oleh bau. Pandai ya. Pandai. Kata oleh bau be. Salai. Ya dia nak muntah. Lepas tu ni itu menyok oleh bau kok. Tak kira menyok gapo-gapo oleh bau. Menyok tak boleh bau, ikan tak boleh, dia masuk tak apa. Dia masuk tak apa. Dia duduk betah-betah oleh bau, dia nak mutah. Warna. Yang ni, orang atas kena pilih agak bak gini. Kata okay, no dik lama sangat Allah ni. Orang-orang lain 2 bulan ya Allah kan 4 bulan tak tahu kat kita. Kali hak ni jadi lah tak sepasok mau kok. Pandai. Habis hak lain ya siung bau yang mutah. Abang dia tidur ala-ala tepek. Oh, tidur lain ke oleh bau nak utah. Alah juga dengan abang dia. Abang kena tidur bawah. Dia tidur atas katil. Pasal bau tak boleh nak utah. Malaikat satu benda je kalau dia bau tak utah. Apa nama? Agak-agak. Duit tak 500 tak 1000. Ya siung halu dah. Puak. Ada mutah-mutah. Habis kata orang atas kena lihat abang gitu. Kan mau ada duit tak 500 tak 1000 tak ada halah tu. Maknanya apa masa kita duduk dalam perut mak. Dia beri rezeki. Allah rezeki kepada kita. Tuhan rezeki. Masa dia tiup roh umur 4 bulan tu.
Allah tulis dah. Perintah kepada malaikat, tulis rezekinya. Rezekinya mana, tanah kubur di mana, jodoh di mana, berapa orang. Siaplah kau dah. Bahkan ulama kata, sebelum daripada Allah nak menjadikan langit bumi, 50,000 tahun Tuhan nak buat langit bumi ni, siap dah di Lauh Mahfuz. Bolehlah kau dah. Rezeki nak. Dah tegak kita duk rasa terjamin dengan gaji anak. Rasa terjamin dengan dia bunga ni. Dia ada kebun dinasta tu dekat dengan 20 rat. Baru ni duk belajar bunga. Duk belajar bunga dah. Hak tepi sebelah tu baru ni. Dia 20 rat ke. Jual boleh 3 juta ni. Hak kita baru duk belajar bunga. Dah harap apa dah. Sampai aduh kalau ni bunga ke. Nak pergi cong gapo ni Allah. Aku duk tengok aku duk kena pacero sepak tu. Nak hak pakai hybrid tu. Aduh, duk cong dah belah-belah. Bukan nak oyak salah ni. Perasaan kita akan mari begitu. Cuma jangan kita berasa terjamin dengan benda-benda hak. Benda hak dalam milik kita. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Kita dengar cerita-cerita orang zaman hari tu. Bersakut paut, rosak dan punah dengan bak harta benda. Banyak kita dengar cerita-cerita. Cerita orang dulu pada kita bukan dengar saja. Tengok di dalam Quran ni. 30 juz dalam Quran. Bukan semua 30 juz royak hak hukum lah kau. Bukan duk royak wajib, hak ni haram, hak ni kena mayat, puasa, kena pergi buat haji, kena keluar zakat, kena tutup aurat. Duk dah. Bukan dalam Quran 30 juz duk royak hak hukum saja dah. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada cerita kisah-kisah orang dulu. Royak kisah Nabi Yusuf, kita dengar semua dah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebut kisah Nabi Yusuf. Sebut kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Sebut kisah Nabi Musa dengan Firaun. Ada. Kisah apa boleh sebut dalam Quran? Walau Quran ni bukan kitab kisah, tetapi di dalam Quran ada royak kisah. Sebenar-benar di dalam kisah itu bukan saja. Ada iktibar, ada pengajaran, ada bu'riang untuk kita orang belakang. Supaya kita renung, supaya kita fikir. Tujuan supaya kita tak sewi jadi seperti mana yang berlaku orang dulu binasa dengan sebab. Dengan sebab antaranya lah. Orang gitu, sebab tu orang ni dengan sebab harta, orang ni dengan sebab derhaka dua ibu bapa, orang ni dengan sebab derhaka pada pemimpin. Sekarang ni adik kita mulai bawa ting tu Nampak dah adik-adik kita bawa ting tu? Ting tu bukan nak bagi kepuk tu. Takut buat kita bahaya kata, budak ni nak bagi kepuk pun dah. Bukan. Ting ni untuk derma khairat supaya kita nak membinakan balasah di belakang. Nampak balasah dah? Balasah duduk diri dah tu. Bubuh. Balasah ni lah tepat-tepat sikit lagi orang mari beli, mari nak ataupun mari berjalan kawasan ni, demo akan semaya di balasah. Dan kalau mengikut yang diceritakan oleh PO kita tadi, bukan sekadar untuk Pak Demo semaya dak. Bahkan akan ada majlis qiraati. Anak-anak kita hak kecil-kecil alah-alu tak ada tempat belajar, tak ada tempat ngaji Quran, boleh mari hantar di sini. Sikit lagi akan balasah ni sudah akan diuruskan. Akan dihidupkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, bukan sekadar untuk tempat demo mari maya dak. Bahkan akan ada majlis-majlis qiraati untuk anak-anak kita. Lalu tu malam ni jangan tengok saja ting bubuh tu niat lu dah makcik niat, ya Allah ya Tuhan aku masuk malam ni 100 kod ni ya Allah, aku dah ada uzur ni ya Allah, sembuhlah penyakitku ya Allah ya Tuhan aku ada anak 3 orang ya Allah, dengan derma khairat malam ni 100 malam ya Allah, menjadilah anakku 3 orang ni jadi anak yang baik, anak yang soleh solehah ya Allah ya Tuhan dengan aku derma khairat 100 ni malam ni ya Allah, mungkin laki aku kelik petai-petai kelik aku belah 12 sama lah ya Allah. Tengok ke malam rabuk kita. Bawa nak tidur nak lelak akik punya kong kau itu baru tak belakang kelik dia ni sok mau tahu tak dengan berkat kita derma khairat malam esok kelik komedi kelik awal orang lain tak akan tolong kita. Tapi bagi orang yang duduk di rumah orang mengikut di dalam live sekarang ni lebih kurang 700 orang duduk dalam cong saya ni lah. Boleh kita nak kongsi dengan orang sini.
Kerana ada mailik banci di bawah. Mailik banci di bawah. Alhamdulillah. Kerana di tempat-tempat lain, kadang-kadang kita pergi ceramah, mailik banci tak ada. Di sini kita buh kat mailik banci malam ni, iaitu mailik banci bagi saudara-saudari kita yang ikut di dalam live dua cong ni, cong Adilan Media dengan cong Ayah Main FC ni. Bagi saudara-saudari kita nak kongsi juga dengan kita orang narik ni, orang tepi patah ni. Atas narik sekarang ni duk bina balasah. Masya Allah, comel kita tengok dah ni balasah. Sedang di dalam binaan. Ada beberapa kara lagi kena guna. Kena nesek, nabur, kakah banyak kara lagi. Kakah api pitu gitu, ada guna banyak lagi. Jadi berhajatlah kepada saudara-saudari kita di sini bersama dengan kita lah utama kali. Kita orang tuai anak tepat ni. Kalau kita tuai tepat tak ada lah orang tak tolong kita. Nganggu. Dah Tuhan kata kan? Nabi sebut in tansurullah yang surkum. Kalau kamu tolong Allah dengan makna alam ni, kita bubuh 10, 20, 100, 200. Itu makna kita bantu agama Allah untuk menyudahkan balasah. Tepat orang semaya, tepat adik-adik kita nak ngaji qiraati. Barulah Allah Ta'ala, barulah Nabi kata Allah akan tolong kita. Apa makna Allah akan tolong kita? Ni kalau demo tengok dalam laisuk, demo kata, demo pakak beri ramalan ni. Kita nak beri atik orang laisuk beri. Lebih kurang dalam 700-800 orang bersama dengan kita malam ni. Jadi kepada saudara-saudari kita sedang penutung, ada ikut dari mana-mana saja. Nampak mailik banci di bawah tu 907 049 041 Tanakan Kerung Thai. Nama bagi banci Samsudin Mekha. Kita buh betul dah, bubuhlah atas kemampuan kita. Nak masuk 100, 200, 300, 1000 pun boleh. Supaya kita boleh sudahkan balasah kita dengan cepat. Bila sudah dengan cepat, akan meriahkan. Meriah makna akan diguna lah. Orang mari membayar, budak-budak mari ngaji qiraati. Hidup. Bila hidup, pahala jariah akan berterusan, berjalan. Kita dah hidup, pahala berjalan dah. Apatah kalau kita mati, pahala berlari, lari masuk dalam kubur. Itu lah kita jangan nak nego dengan Allah. Nak nego dengan Tuhan, nego dengan manusia, tu tak kena ngajar dah, kita bijak mana lah korah. Ni kita duk nego hari-hari anak dah. Bijak Allah apa geliga seorang-seorang tu. Anak pusing kok tu pulah kok ni. Aci untung, aci labo, aci berjaya nego. Tapi nego di kita dengan Allah secara mana? Ni cara kita nego dengan Tuhan. Nampak orang perlu kepada nak bina masjid, kita masuk 100. Esok bunyi kata nak buat hafiz, kita bubuh 100. Harusah kata nak bina pula dah kolah-kolah 4 orang mayat, kita masuk pula 200. Tu lah. Orang panggil nego tak rugi. Tijaratan lan tabur. Peniaga yang tidak ada rugi semata-mata, duduk dalam labahmu. Sebanyak mana orang manfaat, sebanyak mana orang mari mayat, orang amal, orang guna, sebanyak tu pahala kita berlari. Berjalan berterusan. Kalau kita beri jamu orang makan, boleh pahala dah. Masuk kedai nasi. Mamalah kita ni. Mamalah dah ni. Masuk mamalah tu, masuk keling dah tengok kali kau. Masuk kedai nasi mamalah. Dia mau makan nasi sidai, katakanlah. Betul lah orang makan sidai tu orang kenal. Oh hari nano. Gitu gini gitu. Apa khabar lah. Mau tak temu. Baik alhamdulillah. Dua apa ni? Oh kita duk. Dua ni lah ni duk nego dia ya lah. Oh insya-Allah dah gitu gini kecil apa lebih kurang. Kita makan sidai kita dengan anak-anak. Pada tu kita bayar dulu tu. Bayar je. Kira-kira. Habislah dalam 400 500 aja dia kita bayar. Boleh tak pahala? Boleh dah pahala. Wa at'imut ta'am, kita pergi makan ni kan? Kita jamu makan, dia makan apa minggu dengan anak-anak dia tu, kita pergi makan tu boleh pahala. Dan itu makan kita jamu makan ni tu, Nabi kata amalan jadi anak kunci syurga. Anak kunci syurga. Syurga dia ada anak kunci tu. Bukan kita nak boleh masuk mudah-mudah kau masuk. Kau masuk rumah kita lagi ada anak kunci tau. Masuk rumah kita dalam bilik ada anak kunci, ada ibu kunci. Syurga lebih lagi. Anak kunci syurga kita wek sini sikit. Anak kunci syurga ada syurga ada anak kuncinya. Iaitu amalan untuk jadi kunci bagi syurga. Nabi kata pertama sekali absus salam. Taburkanlah salam, tabur salam. Apa makna tabur salam? Iaitu bila jumpa dengan sama-sama orang Islam, sama-sama orang beriman, kita beri salam. Assalamualaikum. Tabur salam. Asal kata orang Islam, ya kenal tak kenal lain hak.
Ni yang wisalah orang kenal. Bawa tengok muka kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok muka tak kenalnya. Wisalah. Itu amalan anak kecil syurga. Dan jangan beri salah ucap we kena sikit. Jangan buat lele-lele gitu. We sebut molek sikit we salah. Ni we salah apa muallah. Assalamualaikum. Waalaikum. Mari mana tak tahu waalaikum. Bila waalaikum tak wajib jawab. Ya salah ni orang juru beri hukumnya sunat. Orang juru jawab hukumnya wajib sekiranya orang juru beri sebut betul. Orang juru beri salah sebut betul barulah orang jawab wajib jawab. Walau mana sebut betul. Assalamualaikum. Tu betul sebut teh. Barulah orang dengar wajib kena jawab kata waalaikumsalam. Ni waalaikum. Waalaikum hari guano. Akik tak rasa. Waalaikum. Podayok. Mari mana waalaikum gitu. Tak wajib jawab. Pasal sebut teh tak betul. Kalau wisalah tak sah dalam maya gitu. Ada orang wisalah kau maya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada gitu. Ada tak sah maya. Kena sebut betul. Salah kita beri sesama kita. Jadi anak kunci syurga. Amalan kunci syurga. Beri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kita assalamualaikum. Boleh dengar assalamualaikum. Walaupun tak ada alih-alih. Boleh dalam luar ada maya. Jangan dalam maya. Luar ada maya. Temu pak. Assalamualaikum. Boleh. Bahkan ada setengah ulama kata. Boleh salam saja. Tu paling kurang Salam. Tak apa. Walaupun tak ada mu'alaikum kalipun. Salam saja. Salam para malaikat. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salam para malaikat. Tetapi kita bila nak amal dah. Sebut malaikat. Sebut comel. Assalamualaikum. Nak panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuhu wa maghfirah. Tu panjang lah. Orang juru jawab lelah lah tu. Pasal orang juru jawab ni dia kena sunat lebih. Kita orang juru salat assalamualaikum. Orang juru jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuhu. Panjang. Kau pahala aja tu. Lagi kata pula Allah wi salah pun nak nasi ustaz. Biasa sudahlah. Supaya kita menjadikan amalan harian kita ada amalan jadi kunci bagi syurga. Itu pertama. Yang kedua Nabi kata amalan bagi orang yang jadi kunci bagi syurga ialah at'imut ta'am. Suka jamu makan ni orang. Tidak mesti kita buat akid rumah. Tidak mesti kata kena mulas serati, tik mulas lembu khubah kambing gitu gini panggil pak limonai dia mari rumah. Kalau boleh buat mulas. Tujuan apa? Tujuan supaya dia mau mari makan rumah kita. Sebelum pada nak makan dia mau berdoa, baca kulhu, baca gapo gitu gini doa kebaikan orang-orang baik saja naik atas rumah kita. Oleh ke kita hajak orang mari baca kulhu, baca yasin rumah kita ni. Kita hajak tok lebar. Hajak orang duk masjid, orang duk selalu istiqamah Jumaat gitu gini. Orang baik ajak dia tu mari berdoa rumah kita dapat kebaikan kebajikan. Gitu dah. Tapi tidak mesti kita buat jamu rumah, kita jamu kedai boleh. Masuk kedai mamalah, berapa ni mama tu ide tu. Amal tu ala 500. Kita bayar. Tu pun masuk di dalam kata orang jamu orang tu. Maka orang jamu orang masuk dalam amalan kunci bagi syurga. Kunci syurga. Boleh. Tak mesti kita jamu sidar wahidai. Beli nasi khabu bagi-bagi tak apa. Kita tu baik mari kedai pagi ada jual nasi khabu Kita nak bayar kita nampak budak anak yatim 2 orang. Anak yatim mari beli nasi khabu 2 orang. Nampak boy nak bayar kita tak apalah hak budak tu kita bayar. Kita bayar 2 buku. Kita bayar. Berapa kod 2 buku? Siapa ada 2,000? Tak, terik 30 kod. 15 kod buku, 2 buku 30 kod. Balik 10 kod, bertindak 7 kod sebuku. Tu pun masuk di dalam kita beri makan ni kepada orang tu. Lebih lagi kita beri makan kepada anak-anak yatim. Beri makan kepada fakir miskin. Masya Allah. Pahala dah. Tu baru kita beri makan. Baru kita jamu orang pahala dah. Tapi pahala sana tu setakat tu je lah. Contoh kita beri makan orang nasi khabu pinggan.
Boleh kata boleh 5,000 pahala, contoh-contoh. 5,000 tu ya tak nambah dah. Ya tak berkembang dah. Sekat tu ya. Ada pun malam ni kita bubuh satu laleting kat ni tu. Contoh kata kita jadikan pahala jariah. Boleh kata boleh 5,000 pahala. Tapi 5,000 tu bukan setakat tu. Selama mana bala ataupun tempat kita membina saat ni tu dimanfaat, diguna. Bukan sekadar 5,000 dak, ya akan jadi 10,000, kan jadi 15,000, kan jadi 20,000, 100,000. Kau nambah sebanyak mana dan selama mana orang duk guna. Ni orang panggil jariah. Sedekah dia ada dua. Nama pertama jamidah. Lagi tanya pula nama dia ustaz jamidah-midah tu. Nama bagi sedekah. Tak boleh punya midah-midah kau pun. Nama bagi sedekah tanya dia midah tu. Sedekah jamidah. Lah mana sedekah jamidah? Saat ni kita jamu orang tu. Jamu nasi khabu, jamu ida, jamu rumah. Sedekah kita beri kepada orang sekali tu, ia tak akan berkembang, ia tak akan berterusan. Jamidah orang panggil. Satu sedekah lagi orang panggil jariah. Jari ambil pada jari, bukan jari tangan. Jari makna berlari. Berlari. Makna duk gerak. Supaya ganing supaya dengan orang makan gaji peceng ayah-ayah, ibu-ibu. Demo ni jadi keru, jadi acang, jadi po'or. Ataupun jadi apa nama hok kajak Jamil mana umur ni pula, kajak kata bolah siapa umur dah. Demo duk kerja lama dah dengan kita. Siapa berpuluh-puluh tahun dah, bila siapa umur ni puluh, padulah kita pada dah. Kerana lama dah. Kelik duduk rumah dah berehat pula. Kelik duduk main dengan anak dengan cucu, kelik main kat kebun-kebun pula. Duit tak apa kita beri dah. Bulannya no magai kasiang. Makan duit bacang. Gitulah kita buat dengan Allah. Melalui jariah, melalui ibadat kita guna harta benda tukar jadikan pahala. Ana? Abu adik kita berjalan lagi tu. Boleh dah kita nak wisapa 2 kali pun boleh. Ya tak saya tak kagong sampai 2 kali beri. Saat ni dah nak pula ustaz. Pula. Nasi lagi boleh lagi kita nambah. Pakai dah ni nak pakai pula boleh. Dah sedekah dah nak sedekah pula, apa salahnya? Dekat. Alhamdulillah. Terima kasih jadi kepada orang-orang penonton di rumah ni. Sekalipun kali kita tak ada orang sini, kita bukan narik, kita daripada mana-mana saja, tapi nak kongsi juga dengan orang narik. Nak ada juga duit kita dibalasah di narik tepi batang ni. Boleh kita masuk ngikut akaun bank 907 049 0941. Nama Banci Syamsuddin Mehak Tanakan Keruntang. InsyaAllah. Yang mana masuk, Allah lah yang lipat kali ganda. Yang mana derma khairah infak malam ni, walaupun sekadar 10 kok ya derma, 20 kok ya yang masuk malam ni, Allah lah yang melipat gandakan pahala kita. Allah lah yang balas yang paling baik kali. Ambos di sini dan ahli-ahli kampung kita di Narik ni, sekadar ucapan terima kasih banyak-banyak. Sekadar tu dan doa supaya Allah Ta'ala balaslah kepada kita semua kebaikan. Baik, kita masuk di dalam cerita kita pula. Allah berfirman tadi, illal ladzina amanu, malaikat orang yang beriman ya, hak tak masuk dalam jumlah orang rugi. Cukup lagi dengan beriman, tak lagi dengan wisu ayat wa amilus salihat, dan beramal dengan amal baik. Amilus salihat mana amal hak baik. Apa di antara amal kebaikan dan kebajikan tu kita duk maya 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hak tiye agama kita. Hak ni jangan lucu, jangan main-main. Kerana hak ni akan dikira mula-mula kali ibu-ibu, ayah-ayah. Amalan banyak kita ni, tetapi hak utama dalam amalan banyak-banyak tu maya. Awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal akan dikira dihisab di hari akhirat semaya. Iza saluha sairu amali. Bila maya molek comel diterima, baru ambil buat kira amalan lain. Wa iza fasada, bila maya tak pakar, maya tidak diterima, semaya tidak berkualiti, fasada sairu amali, habis tak diterima, tak pakar, ditolak habis. Ni bangun pagi jago. Maya subuh 2 rakaat, zuhur tengah hari start, kelik petang pula asar 4 rakaat. Pas pada tu orang tu matahari mengarik, maya 3 rakaat. 4 rakaat pula sebelum pada nak tidur sebagai solat isya. Ni je hak fardu kita hari-hari. Satu waktu lah anak lama mana kita maya.
Pak Ka'ak Zuhur lama tu. Adakah siapa Pak je? Tak apa. Tak apa. Kalau sembahyang seorang 4 minit terik. Tu teradah kau dah. Kalau maya Jumaat lah, jam maya Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat dengan tu imam hok pesen slow gitu. Tu imam slow. Orang panggil tu imam petak. Ha, dia panggil petak, tu imam tu petak lagi. Tu imam slow dia panggil. Lama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dekat dengan 8 minit, 9 minit. Pak Ka'ak tu. Tu imam hok lama. Lama dia baca. Slow dia baca. 8 minit, 9 minit. Tu imam hok pertengahan, lambat sangat pondok, cepat sangat pondok. Bahasa putih orang panggil tu imam normal. Makna tak ada lah cepat sangat. Tak ada lah slow sangat. Tu imam normal orang panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Duk di 9 minit 7 minit. Maya Jumaat doyak ni, maya Jumaat 9 minit 7 minit. 9 minit 7 minit. So lagi orang panggil tu imam speedboat. Tu imam Ferrari. Tu imam racing dia panggil. Tu imam racing. Oh ni bunyi takbir mula-mula, lepas tu Allahu Akbar sampai Allah 2 kali, bunyi wisalah dah. Allahu Akbar sampai Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum dah. 3 minit tengok. Teralakot dah. Ambil boleh wayak. Allah kena hak speedboat tu. Hak teh lelaki waktu baik gapo nama semua boleh mulut. Lelah hak teh. Hak teh kata gadah lah tak emeh nak pergi mana mu tak emeh. Mu baru nikah hak lain ke no tak emeh gaduh-gaduh payen pergi. Atau gitu. Lelah hak teh turut lelaki. Tu ya nak oyak mayat kita Pak Ka'ak. Tak siapa puluh minit. Ikut tak emeh hak slow dah tu. Kalau mayat seorang tak apa puluh minit. Tak apa dah. Kalau maya seorang ada wayah ni hok 9 minit, 7 minit, 9 minit, 4 minit ni tu. Hok maya Jumaat. Kalau maya seorang wasa po 3 minit tak nak lekat siapa. Tak nak lekat no. Tahulah klik tengok masing-masing lah, Bunyi takbir pertama tu Allahu Akbar. Allah sampai Allah. Apa bunyi Assalamualaikum. Bini dia kata ambuh tak ada nak balik ikan weh. Tak ada balik ikan. Sudah wisalah dah. Jadah pun tak lipat-lipat gaduh lah. Tengok tu ya kita doa kepada Allah dah. Makna gapo? Buat lepas-lepas. Buat sudah. Bukan buat kerana kasih. Bukan buat kerana hati kita nak besar Tuhan. Bukan buat hati kita kerana kita nak kepada Allah dak. Buat lepas. Orang panggil buat lah pado. Betul tak? Tak ada arah lah. Kalau tak dosa kau tak buat. No. Gitulah. Ni lah. Orang panggil besar benar kita dengar tazkirah muzakarah. Tujuan supaya kita tak semain dah bab gini. Tak sewa lebih kurang dah. Pada ni aku nak cuma supaya cuma dalam hal kita cari urusan dunia tu. Kalau kita buat kerja cari makan cari apa bukan nak royak salah tapi kita cuma. Oh beradang kalau buat cari makan. Kita isih. Wak comel molek supaya we jadi mudah. Supaya we jadi laku kalau orang jual orang negara dah. Kalau wak lebih kurang dia mahu masuk kedai. Kedai rocek kan? Kedai rocek kalau dia wak lebih kurang ya tok kosai gitu. Atas tekak tu capu gaul ni mama berah ada orang cicak, ada kan luong budak duk capu gaul. Tengok siapa orang kata di mana so ni gapo nama sini ni. Oh mana mana berah anda ada cekelak budak pun ada sini. Air susu pun jadi tak oleh. Orang tak masuk dah kedai tu. Pasal duk tak oleh tak ada so. Tapi apa budak-budak yang masuk 7-Eleven Wahim ni. Jadi kena kaji tu. Kalau kedai locek orang tak nak masuk mana. Sebab apa budak boleh masuk. Orang-orang tua pun masuk le 7-Eleven. Walau kita nak bayar duit kena beratur tetem malai nak boleh bayar. Kena pek. Cik boleh malah kau nak masuk gato-gato gitu. Tapi orang masuk juga. Pasal apa? Ya tak molek bagi dia. Ya tak zone. Zone ni, zone kakak budak makan tepuk-tepuk. Zone ni, zone air. Zone ni, zone susu. Ya tak comel. Jadi orang mudah masuk 7 kena. Zone ni,
ibu koci ada jual kat ibu koci. Oni pisan nyukur sen ada. Oni lukling. Ya tak zong. Ambil maju S7 11. Kita buka hati ke dalam cek nak tunggu 7 tapi ikut saya sekali. Ni seta duk campur dengan susu budak. Gagal duk campur dengan pamper. Jadi tak kena zong. Klik buka deh, hok mana buka ke dalam cek klik buka. Aku baru tahu. Habis pun 7 laku ya tak zong balik. Klik ni jah. Atau tak disoro-soro. Bawa masuk itu kedai kita bunyi kain. Oh, nak cari mana ibu tu ustaz? Nak cari ibu kain bayar kalau tak ada ibu tu, ambil laki kita duduk di situ. Bawa masuk orang, laki bunyi suara kain. Laki buat bunyi suara. Mana ada mangat kita. Apa yang kita nak cerita ni tu? Nak cerita kata kerja urusan kita hak nak cari dunia. Nak cari modal, nak cari harta benda. Kita isih. Kalau hak kebun kita isih tak kebun? Isih. Nampak hutan sikit, nampak apuh sikit pala, kita tebah hingga sampai menerai. Dah ada ketok. Bubuh dengan baju, bubuh dengan apa supaya subuh taneme kita. Tujuan sikit lagi motong getah kita akan tubik dengan molek. Dah gitu. Jadi ada apa ni? Ada air getah bagi. Ada susu banyak. Tetapi maya kita, amalan kita, hak kita nak sembah kepada Allah. Buat dengan lahpado. Buat dengan wisudah Allah. Itu dah. Haning nak masuk kata amilus salihah. Beramal dengan amalan yang baik. Ning baru orang tak masuk di dalam rugi. Amalan yang baik dimaksud sini bukan sekadar kata aku buat dah. Aku amal dah, bukan. Di dalam hal kita buat dengan baik, buat dengan comel. Buat dengan isih, kata orang tua. Buat dengan isih. Bukan dengan sudah dak, bukan dengan kawan buat dah. Dengan buat hati kita nak. Hati minat, hati kasih dan sayang kepada Allah. Baru dia jadi comel. Makna apa lagu tu? Kena belajar ibu-ibu. Kena belajar. Kita buat hak lain, kita belajar. Kerja kita dah buat, tak kira lah biasa berkebun, biasa menega, turun ke laut, kita belajar. Walaupun tak ada kitab pun kita belajar. Tanya orang, tengok cara, belajar tu pun. Lagi ni orang canak sutung. Kena buat gini, esok-esok orang canak. Lepas tu kena tahu musim, kena tahu beriak pula. Nak canak sutung, kena bulan ni, kena musim ni, kena gitu gini. Orang goyak, gitu. Itu panggil belajar. Kita nak cari tu, cari ni, belajar dah. Dah tegak kita nak keredaan Allah, nak masuk syurga Allah. Hanya buat dengan tiga-tiga, hanya buat dengan lebih kurang. Baru kita berasa tak? Baru kita berasa tak sedar lepas dah ni tak mahu dah. Tak mahu apa? Tak mahu dah pasal aku nak maya, aku nak baca Quran dan nak amal ibadat hal lain, buat dengan tiga-tiga, buat dengan gamak-gamak, buat dengan lebih kurang. Tak mahu dah. Aku nak belajar tadi ni. Nak buat dengan sungguh-sungguh. Jadi syamil. Ni mudah-mudah yang masuk di dalam kata orang tak rugi selain daripada beriman, iaitu wa'amilus salihat. Dia beramal dengan amalan soleh. Amalan baik. Kita sebut semaya sudahlah amalan ni sebagai tiap agama. Daripada takbir sampai saleh, wisyomi. Sebut betul wisyomi. 5 perkara pakai rukun kauli ni molek. Takbir, Fatihah, selawat atau tahiyat, selawat, saleh. 5 ni wisyomi. Maksud comel we kena lah, we kena. Bismillah we molek. Takbir we kena. Fatihah tahiyat, selawat dan salam we comel. Assalamualaikum warahmatullahi. Comel ke tu? Ni we salam apa baru masuk nayum kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita duduk tepi dia paling tengok orang. Cik tanya lah. Anak nayu kita dah kena bunyi pelak itu lalu. Dia tak ngaji. Kau kamu. Yang ngaji kau. Ya tu bakal lama. Awak bisik lagi dah. Awak bisik raya hati. Yang ngaji kau bakal lama. Kau bakal. Kajian nayu tak nak boleh mana. Ada dah. Letih dah. Ada.
Habis kita kena ajar anak kita. Jaga bahasa Melayu, jaga. Yalah anak kita boleh kecek share, kadang-kadang kita bahasa khabak tau. Bahasa kebangga. Budak mana kecek share sedap tu? Anak kawin tu, anak kawin. Kita bahasa kena tau. Bahasa kena, bahasa khabak, bahasa anak pandai kecek share. Jaga baik ibu. Lidah Melayu kita ni lidah mah. Apa maksud lidah mah? Anak kita kalau tak erti kecek Melayu, kik lagi telah habis Quran. Ustaz tahu mana? Kita duduk pada besar. Kita duduk pada besar. Ramai orang-orang tempat atas kita tani nara jalan, duduk pada besar, kawan-kawan anak tak erti kecek Melayu. Bila tak erti kecek Melayu, Quran gigi payah. Izaja. Bukan izaja, izaya. Izaya anasyurullahi walapadahu. Dah lari jauh dah tu. Oh jauh lagi. Dari mana? Lidah. Lidah Melayu ni lidah mah. Jangan main. Kita berasa kebanggaan anak kita kecek Syiah. Bukan salah nak rakyat kecek Syiah. Tapi jaga bahasa ibu. Jaga. Jangan main lari barak. Kita tanya anak ya ada ni ada Melayu tani. Islam juga cuma kecek Syiah dia panggil barak. Melayu tani dengan barak. Anak. Orang Melayu tani kita barak kan? Dah, anak Melayu tani kita. Orang anak pelak kan tu. Cek Syiah. Cek Syiah tu. Bukan nak ayat jahat ke Cek Syiah, tapi lari teruk. Lari. Lidah tu lari. Jangan main. Tempat atas kita ni pun tak kau nak ijadah lidah tu. Tempat kecek Melayu dah tu. Orang iri makabu dah. Cek Melayu dah tu. Bagi kecek Syiah tak kata Melayu tak tahu. Masa ni ya, Izaya anak curullah ni. Jaga. Anak-anak kita bukan tak boleh kecek Syiah tapi jangan lupa bahasa ibu. Dia kecek Melayu. Kata budak-budak lah ni banyak. Tak nak kerti bahasa orang. Apa bagai-bagai dalam umur dia tanya. Mau atau gimbik korek setawai gimbik korek. Kita tanya saya dia, arai ke korek. Kita tanya saya, arai ke korek, tak tahu korek lah. Allah. Itu lah budak kita lah. Zamai-zamai anak kita lah ni yang panggil ikut sangat media sosial. Karena kita duk royak dah makan ni anak kita tu, dia ada 2 peseng makan ni. Makan ni pertama yang makan nasi laksa tupak pulut gitu gini roti tu makan ni badaniyah dia panggil. Makan ni jismaniyah. Satu makan ni lagi ya bagi makan roh, makan ni roh. Makan ni roh ni kalau kita tak beri makan apa pasal agama, anak kita akan cari makan ni roh apa pasal lain. Yang ambil kau dalam TikTok, ambil di dalam Facebook, ambil dalam YouTube, itulah terjadi sebagaimana kita duk tengok tu. Anak kita akan terikut-ikut. Terikut-ikut. Macam-macam lah jadi. Bukan tak boleh. Bukan kita nak lari putus, nak berebut, ambil telefon pada anak kita, nak umbah. Jangan. We tengoklah cuma di dalam kawalan mata kita. Di dalam jaga kita. Tengok ratik duk jadi gapo dan beri nasihat. Royak kepada dia, hak ni molek, hak ni tak comel, hak ni tak baik. Supaya dia ada beza di dalam hak dia duk tengok. Jangan selok-lok gitu. Karena ibu bapa sekarang lah ni, bila anak karu kerja dia beri telefon, dia temu duk dia ni, jangan kajuk, jangan karu. Dia tak tahu dah tak anak duk tengok gapo. Apa tau? Jangan buat gitu Berhati. Tu ada hanyuk kita ikut kita tak tahu apa nama dah jadi. Budak-budak kalau umur 17, 18 lekat judi banyak tu. Kita ada mak bapak tak tahu apa. Dia katakan budak main geng, budak main asal dia. Budak-budak lah ni yang main geng gitu Rupa-rupa anak kita duk main judi. Judi selok, judi kasino, bakarak apa nama, budak-budak tu sebut kita apa tak kerti kau. Asal ada duk telefon mari cari nama Ayah main nak sorak lagi boleh tak? Boleh Budak wai tu umur 17. Kita dekat judi. Judi apa orang? Kita pun tanya, judi apa dah weh? Ni lah judi dalam tali seng. Tak ada telefon dia tu. Tak ada terosak. Kata judi ke mana? Kita pun ngaji dengan dia kok. Judi ke mana? Ya tu gini yang main. Kita kena ada duit dalam tanah kang. Atau kita link dengan app ni. App kasino panggil kasino. So lagi panggil slot. Atau tiket Kali tiket 100, kali tiket 200, kali tiket 500. Hak beluk-beluk boleh. Hak makan. 1,000 tak cukup seminggu. Tu duk pondok duk ngaji sekolah Arab, ngaji sekolah agama dekat judi. Ada. Kita hak jadi pak ni harta juga 1,000 seminggu, 500 seminggu. Tak cukup duit. Apa nama budak ni parak kita? Rupa-rupa ada judi.
Makan dalam minyak, makan dalam sejuk, makan dalam sejuk. Allah Allah, itulah. Kena duk jaga semua. Kita pun bagi nasihat, padulah weh. Padulah, semailah. Mananya pakar budak ni. Tak pakar-pakar beradu sehari dua. Kata baru ni boleh beradu aja main, baru ni boleh adu. Ada mana boleh beradu? Ada duit. Kena. Pas ni main pula, ada duit pula ibu. Kata budak ni duk dekat-dekat, cakapnya tekak pula. Apa namanya royak boleh aku tu? Allah lah, nak royak bahaya di zaman kita. Kita yang nampak nak kita main terosak, rupa-rupa ada selik bahaya dalam tu. Allah. Inilah tak lain, tak bukan ibu-ibu. Bila kita jaga agama, bubuh takwa dalam anak-anak kita, nyada marilah hati. Nyada mari dalam hati anak-anak kita bila nak buat dosa, ingat walaupun tak ada orang nampak, tak ada orang tahu, Tuhan marah ni. Tuhan murai dosa ni. Hanya mari juga sekat-sekat berik-berik. Amalah zaman budak-budak hari tu. Zaman besar-besar ni tau. Zaman besar-besar. Orang-orang tua dulu tanih agama dengan perkara mudah tau. Dengan benda basic je. Jangan buat weh, tak baik. Tuhan murai tu, Tuhan murai. Tanih dah tu. Orang panggil tanih dah. Orang tua dulu tanih agama ke anak-anak. Jangan buat weh, jangan buat. Tuhan murai tu, dosa tu. Jamai pergi kecek wa kawan-kawan guru dia. Ya lupa kali gapo nama tu, hai murid gapo nama dosa. Tapi dia sebut sama-sama. Untuk hai tu. Untuk hai dosa. Oh, ayah aku ya dosa tu hai murid tu. Kecek sama dia. Lah ni ada dak mak pak kau baik kan anak. Dia dak mak pak nak royak kat anak, jangan buat dosa tak baik tu hai murid. Ada tak? Tak ada. TikTok dah je. Facebook dak royak. YouTube dak royak. Mana? YouTube kata, oh no kata ia bang. Oh no kata ia bang. Gitu dah. Baru kita nampak, baru kita berasa. Rasa cerah hak malam ni. Ni jaga. Jagalah hak kita boleh jaga dah. Hak diri kita masing-masing boleh. Jaga anak-anak pula. Sudah? Mana orang nak masuk, orang nak selamat daripada kerugian selain daripada beriman dan beramal yang saleh, dan Allah Taala kata wa tawasau bil haqq. Pesan dengan kebenaran, nasihat menasihati dengan kebenaran, dan watawasau bisabr, dan nasihat menasihati ataupun kita beri semangat di antara kita, beri semangat, beri kamlancai dengan kesabaran. Nampak demo ni diuji oleh Allah, demo ni di dalam keuzuran, orang ni kena tipu demo, orang ni berlaku kemalangan, kita pergi beri semangat dia. Watawasau bis sabri, makna kita pergi beri semangat dia. Sabarlah, nak buat rana dah. InsyaAllah lah Tuhan akan ganti hak lain. Orang ni cerah, contohlah. Cerah dengan laki bini. Cerah bukan buku besar, buku bubuk rimau. Hak laki nak tengok muai, hak bini nak tengok lakau. Bubuk hari. Hak bini panah dah rumah rimau. Rumah rimau. Hak bini kata, ku cerah mu. Cerah. Bila cerah tu gak sedih, sedih. Kita orang juru tengah ni beri nasihat dengan kesabaran. Sabarlah, nak buat kuat. Ya tak, ya. Dah kita dah anak 4-5 dah lah. Pukul anak sana. Nak tengok muai dengan lakon kecek mek. Tengok pian ni, hok ni tengok pian ni. Tolong beri kesabaran, tolong menasihati supaya orang hok panah ni, orang hok balah hingga sampai cerah, baik mula. Ni orang selamat daripada rugi. Pertama beriman, yang kedua amal soleh, yang ketiga nasihat dengan kebenaran, dan yang akhir kali kita beri semangat dengan kesabaran. Bagi orang yang diuji oleh Allah berlaku apa nama di dalam hidupnya, pakak-pakak kita susah. Ni di dalam kalangan buat itu malam ni ada yang susah, ada yang masalah hidup, ada yang hati serabut, ada yang gitu gini macam-macam tau. Uzur kita sesama kita lah pakak-pakak beri semangat. Jangan buat ikut demo. Demo cara-cara banyak. Jangan buat gitu Nabi kita tak pernah pun buat kerja gitu. Walahan Nabi kita masa duduk di Mekah dengan Siti Khadijah tu. Dia berimeh dua tu Boleh cakap Siti Khadijah tu memang secara orang lah. Orang sini orang kapal belakang. Biarlah buat dia masuk dengan aku, kita dua orang ni lah masuk syurga memang. Adakah Siti Khadijah kata gitu? Dah. Siti Khadijah tu tak apa memang. Memang gila dakwah orang gitu supaya orang faham Islam, masuk ramal kepada orang, berimeh kepada Allah. Apa yang nak guna pada jalan Allah, kalau nak guna kehendak harta, ya.
kita nak beri habis harta Siti Khadijah untuk bantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya sapa agama pada orang-orang lain. Gitu. Gitulah kita di antara kita ni. Bila ada saudara-saudari kita yang susah, ada masalah, kita beri semangat. Beri semangat. Bakal akak beri semangat. Ini masuk di dalam orang yang tak ugi bila ada 4 perkara. Pertama, berimeh. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, kita pakai nasihat dengan kebenaran. Yang keempat, kita pakai beri kamlancai di antara kita satu sama lain yang diuji oleh Allah. Jadi malam ni hamba pun berasa sekakak ni lah saja. Terima kasih semua, lebih kurang sejam setengah. Kita bersama daripada tadi, kalau mengikut masa pun banyak dah. 10 kat tengah-tengah dah. Biasanya dia menuk kecek sini. 2 jam aku, sejam. Kita makan masa dah ni. Kalau makan masa sampai sejam setengah, minta maaf banyak-banyak ni. Terima kasih semua atas segala perhatian. Dengan suasana sedap malam ni perangi, tak kena bakar kipas. Sama-sama kita pergi ceramah lain kena bakar kipas semua. Sampai setengah-setengah tempat kita pergi kena doa minta kipas. Dah panas. Nak royak ke orang cat gitu tak gamak. Doa ya Allah, hatalah kipas mari seputih panas sangat ni ya Allah. Tuai cat ngang baru sedarlah, kipas tak ada. Gaduh-gaduh cari kipas. Lain ni tak kena bakar kipas dah. Bakar angin daripada Allah Subhanahu Wa Taala hatta ada tempat suasana tepi batas. Alhamdulillah. Serenok tengok ayah-ayah, ibu-ibu yang bersama dengan kita malam ni. Insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah Taala beri meriahkan tempat kita. Allah beri hidup gini semua selama-lama. Dan nak boleh hidup ni, ya kena sama-sama kita pakai mari dah. Kita orang kampung di sini bukan sekadar kita mari ajak orang lain atik jerit apa. Malam esok dah kira. Malam esok kalau tak silap ada pi mari. Malam rusa nu baba me pasal tak silap dah. 3 malam ajak mari. Wis siapa dak tahu weti ni kau. Okey. Wis siapa sini kat pen ni. Ni duk jauh-jauh liar-liar pun nak lari je. Jangan mancing lagi gitu. Kita tak biasa lagi ke ceramah pak lain gigi orang. Mari dekat lagi esok kita ajak ramai-ramai lagi. Pada kita mari esok. Ajak ramai-ramai. Duduk jauh ni mari dekat-dekat ki. Barulah sedap dengar. Orang royak apa sedap bila duduk dekat ni pasal duduk jauh-jauh kena mendahung lepas. InsyaAllah lah mudah-mudah sikit-sikit banyak dah. Malam ni nampaknya setakat tu saja. Terima kasih semua atas segala perhatian dan minta maaf lah banyak-banyak. Minta maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Sekiranya ada perkara-perkara hak mau ceramah malam ni, ada tak sedap lah dengar, ada kasar, kecek ada mengguriskan perasaan hati kita, ada setuhkan hati kita. Minta maaf banyak-banyak. Ambo jahil, cik weh. Ambo ni banyak lagi kekurangan dari segi ilmunya, dari segi amalannya, dari segi perangannya, banyak lagi kekurangan. Minta maaf pada saya banyak-banyak. Semua yang baik pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kekurangan, cacat, celah, kekurangan segala-gala itu kena mohon daripada Allah. Lepas itu malam ni tak lewat lagi, masa tak panjang lagi. Kali akhir kali dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا العارفين بالله اللهم اجعلنا المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا